Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi taufiqi wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad alladhi arsalahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Itulah yang selalu kita ucapkan sebagai tanda kesyukuran kepada Rabbul Alamin. Dan yang kedua, itulah satu-satunya kalimah yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman untuk menunjukkan hubungan dia dengan Tuhan. Kita dengan Tuhan, ikhwan, berbeza kita dengan sesama kita. Kita dengan Tuhan, Tuhan tak mau kita sengak. Tuhan tak mau kita duduk diam-diam. Tuhan mau kita tunjuk kepada Dia, kepada alam seluruhnya, kata kita sayang Dia, kita percaya Dia, kita iman dengan Dia. Karena itu dalam pelajaran ibtidaiyah kita, pada awal kita belajar, iman itu dikatakan tasdiq bil qalbi. Iman duduk dalam hati. Tetapi iman yang duduk dalam hati itu, dia tak boleh duduk dalam hati saja. Dia kena tunjuk kata dia ada dalam hati. Maka barulah dia jadi an-nutqu bil lisan wal amalu bil arkan. Barulah iman itu disebut di mulut. Dalam hati kita kata kita ada Tuhan, kita duduk diam saja. Tuhan tak mau. Tuhan an-nutqu, ada sebutan di mulut. Maka kita bersebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tanda kata iman itu kita simpan dalam hati, dia telah matang, dia telah masak. Kita peram buah tu lama, dia masak. Tanda kata dia masak, dia keluar wangi, dia tunjuk tukar color, dia masak, dia matang. Maka tanda kata iman kita duduk dalam hati, dia dah masak, dia dah matang. Maka berlakulah pertuturan di mulut, di mana satu orang dia tak boleh sebut, dia tak boleh mendiamkan di mulut dia menyatakan bahawa alam ini kepunyaan Rabbul Alamin. Maka itulah surah Fatihah mengajak kita alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia start dah, dia nak puji Tuhan dia, dia nak tahmid Tuhan dia. Dia nak bagi tahu pada seluruh alam bahawa Tuhan dia itu adalah Rabb kepada alam ini. Tuhan dia adalah Khalik kepada alam ini, Malik kepada alam ini. Tuhan dia adalah Al-Mudabbir pada alam ini, pengurus, pencipta, pemilik. Alam ni asal tak ada, Tuhan yang buat. Dia mula nak bagi tahu. Dia puji Tuhan, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah. Dia bagi tahu tentang Tuhan dia kepada alam. Tak cukup cakap tu. Wal amalu bil arkan. Maka dia tunjuk dengan dia punya perbuatan Tuhan itu wujud. Dia beramal. Kesemua amalan-amalan yang dia buat itu membawa dia kepada apa yang ada dalam hati dia. Hak dia cakap untuk Tuhan dia. Hak dia buat untuk Tuhan dia, bukan untuk benda lain.
Maka mukmin di mana dia duduk, dalam kondisi apa pun, dia akan kata alhamdulillah. Sehingga Nabi menyebut alhamdulillah tamla'ul mizan. Siapa yang sebut alhamdulillah, memang dia sebut itu kerana dia nak sebut, dia nak tahmid Tuhan dia. Nabi kita jangan pandang sebutan alhamdulillah tu kecil. Nabi kita tamla'ul mizan. So timbangan kita di akhirat, nama dia Al-Mizan, penuh dengan ucapan alhamdulillah. Itu belum ditimbang amal semayang, amal puasa, dah penuh dah Al-Mizan. Dan sahabat boleh bayang, kalau Al-Mizan itu penuh dengan ucapan alhamdulillah, kita nak pergi mana? Sebesar-besar Al-Mizan itu, tamla'ul mizan, penuh, berat. Dengan apa? Dengan sebutan alhamdulillah. Karena itu ikhwan, kerana kita ni orang Melayu lah. Kita, yalah saya pakai kita lah kan. Saya seorang je kecuali, tapi kita lah. So kita duk belajar sikit demi sikit kan, untuk mengetahui perkataan-perkataan Arab yang kita sebut kan. So kadang-kadang dia membawa kepada kita kepada suatu kepahaman yang betul. Kalau kita ucap, kita tak tahu makna, dia boleh tak membawa hubungan antara hati dan sebutan itu. So bila dia tidak hudurul qalbi, bila mulut sebut satu benda, hati tak ada, maka dia tak berlaku khusyuk itu. So jiwa tak boleh fokus dan dia tak tahu nilai yang dia sebut tu apa. Dalam ucapan kita alhamdulillah, dua perkataan. Satu alhamdu, satu lillah. Allahu akbar. Satu Allahu, satu akbar. Subhanallah. Satu subhana, satu Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Lagi banyak perkataan dia. La haula wa la quwwata, dua. Illa billah. So percentuman, ada berlaku percentuman kalimah antara alhamdu dan Allah. Kita sebut kalimah Allah ikhwan, apa yang kita boleh faham? Apa yang kita boleh tangkap? Kata Allah Tuhan kita. Dalam perkataan Arab, Allahu dia membawa makna al-ma'luh. Al-ma'luh bermakna yang disembah. Allah bermakna yang disembah. Merujuk kepada makna la ma'buda bihaqqin illallah. Allah itu ma'bud. Ma'bud bihaqqin. Allah bermakna yang disembah. Sebab tu kalimah Allahu dia hanya datang dalam bentuk mufrad. Dia tak boleh nak kita nak musannakan dia. Nak jamak dia lagi tak boleh. Dia kekal dengan nama Allahu. Dia kekal di atas satu sebutan. Dia isim untuk zat, ismun li zati. Terjemahan dia al-ma'luh, yang disembah. Ma'bud, yang diibadahi. Kita kata alhamdulillah bermakna kita kata segala puji, segala puji, segala kepujian itu adalah bagi Tuhan yang aku sembah. Artinya Tuhan yang kita sembah ni dia layak dipuji. Dia memang terpuji. Segala sifat kepujian tu ada pada dia. Kita kata subhanallah. Subhana merujuk kepada makna tidak memiliki kecacatan dan kekurangan. Kita terjemah dengan bahasanya agak mudah, kita kata maha suci. Maha suci bermakna tidak ada sifat cacat, tidak ada sifat kurang. Subhanallah, yang tak cacat, yang tak kurang ni siapa dia? Allah, Tuhan yang kita sembah. Tak mungkin kita sembah yang cacat, tak mungkin kita sembah yang kurang.
Kalau dia sendiri korang, kita pergi sembah dia, bermakna kita korang akal lah. Yang korang tak boleh bagi sesuatu pada yang lain, maka kita kata subhanallah, maha suci Allah. Suci Allah daripada kekurangan, suci Allah daripada kecacatan. Allah maha suci. Allahu akbar. Akbar kita tahu yang paling besar. Itu Allah yang kita sembah itu, yang kita sembah, yang kita ibadahi, yang kita doakan, yang kita harap, yang kita tawakal pada dia. Dia paling besar. Artinya di atas dia sudah tidak ada kebesaran. Dia yang paling besar. Seseorang mukmin dia kata la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya, melainkan hanya yang dimiliki oleh Tuhan yang aku sembah. Sucinya Allah, kepujian milik Allah. Allah maha tinggi, Allah maha besar. Allah memiliki haul dan quwah sehingga dia kita sembah. Dia memiliki segala-galanya. Dalam sujud kita kata subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku, penciptaku, penjadiku, pemberi rezeki kepada aku, yang al-a'la, yang maha tinggi. Di atas dia sudah tidak ada apa-apa lagi. Semua makhluk di bawah dia. So kalimah itulah yang kita sebut. Kita dalam susah pun kita kata alhamdulillah. Kita dalam rezeki pun kita kata alhamdulillah. Bila kita kata itu, kita menghayati kalimah itu. Kita puji Tuhan yang kita sembah. Bila kita nak semayang, kita kata Allahu Akbar. Tuhan yang kita nak sembah ini, Al-Ma'luh ini, Ma'bud kita ini, dia adalah Akbar. Akbar sampai berangkat kita berdiri depan dia, kita rokok depan dia, kita i'tidal depan dia, kita sujud depan dia, kita tahiyat depan dia, kita duduk tasyahud akhir depan dia, bagi salam depan dia. Itulah akbar. Bila kita sebut kalimah itu, kita tahu makna dia. Sekurang-kurangnya kita boleh masuk, hati kita boleh masuk campur. Hati kita terheret, terpanggil nak menghayati kalimah tu. Daripada kita sebut lepas makan perut kenyang, alhamdulillah. Yalah, kalau ada pahala mungkinlah ada pahala, tapi dia tak bawa kesan kepada penyucian hati. Jadi sesuatu, aksiden ke, barang jatuh ke, kita kata Allahu Akbar. So hati kita tangkap, siapa yang akbar ni? Yang akbar itu Allah. Siapa Allah tu? Allah itu Al-Ma'luh, yang disembah. Yang disembah, bukan yang kita sembah sahaja, yang disembah oleh seluruh alam. Binatang sembah dia, malaikat sembah dia, jin sembah dia, makhluk-makhluk yang kita tahu sembah dia, makhluk yang kita tak tahu semua sembah dia. Walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi. Allah itu disembah oleh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semua sembah dekat dia. Dia sembah macam mana? Dalam keadaan tau'an wa karha. Dalam keadaan mereka redha dan dalam keadaan terpaksa. So kalau Allah tak disembah, Allah tak dipuji, nak puji apa? Nak sembah siapa? Nak sembah pokok. Pokok kita boleh tebang. Hari ni kita sembah, besok kita tebang, dia dah tak ada. Kita nak sembah hantu, hantu orang boleh tangkap, bolang botol lagi, tak boleh keluar. Jadi hari dia tak kena tangkap, dia terbang sana terbang sini sembah. Hari dia duduk dalam botol, kena tangkap. Hantu orang boleh jual. Tengok zaman dulu orang pergi Mekah bawa balik hantu, boleh jual hantu. Zaman tu lah, zaman saya dulu orang jual 500 lah, ni mungkin 1000 lah kot. Takkan kita nak sembah benda yang boleh dijual? Nak sembah binatang, nama pun binatang.
Nak sembah makhluk-makhluk yang hidup, ada hari dia mati, ada hari dia sakit. Maka tak ada dah. Maka Allah itu disembah dengan keredaan kita, ataupun dia disembah dengan cara memang sistem alam kita kena sembah dia. Orang tak ada sembah matahari. Nabi Ibrahim tengok bulan kan? Dia tengok bulan. Oh, dia kata yang ni Tuhan aku kot. Bila mai siang, bulan tak ada. Dia tengok bintang. Oh, dia kata haza akbar. Yang ni lagi besar daripada semalam. Nak sembah matahari. Mai pula malam, matahari pula hilang. Dia kata la uhibbul afilin. Macam mana aku nak sembah benda sat ada, sat tak ada ni? Sampai Allah bagi wahyu kat dia. Dia kena sembah Allah Tuhan yang sebenar. Jadi kerana itu ikhwan, ucapan alhamdulillah, Allahu akbar, ucapan syukur kepada Allah ni adalah sifat mukmin. Yang dia bukan dibuat-buat, dia memang daripada hati perut. Daripada hati perut yang tadi awal kita sebut, yang dalam hati perut itu ada iman yang dipanggil dengan makna at-tasdiqu bil qalbi. Hati itu dah benar Tuhan daripada awal. So daripada awal lagi tak ada hati boleh tolak Tuhan. Kesemua hati memang menerima Tuhan. Cuma tinggal apa dia? Cuma tinggal hati tu ketegak ke tak? Dia ketegak ke tak? Dia nak ikut ke tak? Dia nak turut ke tak? Macam kita dengar azan, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Kalau dia tak tahu makna hayya 'alas salah pun, tapi azan daripada awal sampai last sekali, dia tahu buat apa. Kalau dia tak tahulah apa makna hayya 'alas salah, tanya kawan, apa makna hayya 'alas salah? Dia kata aku pun tak tahu, tapi aku tahu tu bang. Tanya balik, habis bang tu untuk apa? Bang tu aku tahu lah, dia nak habaq kata waktu dah masuk. So waktu kalau dah masuk nak buat apa? Nak kena semayang, tu awaknya hantar semayang saja. Kalau orang tak tahu makna pun, itulah nama dia fitrah. Dia tahu dia ada Tuhan, dia kena minta ke Tuhan, dia kena sujud ke Tuhan. Jadi kalau ada orang beriman, dia mengaku beriman, dia dapat nikmat, mulut dia ketat nak kata alhamdulillah. Dia malu nak sebut alhamdulillah. Makan dia malu nak sebut bismillah dengan nama Tuhan yang aku sembah. Lepas makan dia malu nak kata alhamdulillah. Dia malu sakit nak baca doa minta sembuh pada Allah. Dia tak ada duit, malu minta pada Tuhan. Maka ada yang tak kena. Orang Jawa kata should be wrong somewhere. Itu kata orang Jawa. Maknanya ada tempat yang tak kena. Dia kena check balik. Awak sampai dia malu ni nak sebut nama Allah. So anak kita daripada kecil makan capai dengan kiri, mulut tak baca bismillah, polok terus makan. So daripada awal dah kita tampak tangan dia, dah didik dah. Tak boleh lagu ni. Dalam buku yang ditulis oleh Dr. Abdullah Ulwan Nasih, nama buku dia Tarbiyatul Aulad fil Islam. Awal-awal dia sebut dalam buku dia. Dia kata iza arafal ghulam yaminuhu an shimalih. Bila anak kita dia kata dah kenal, dah cam dah mana tangan kanan, mana tangan kiri. Kita tanya kanan mana, dia tunjuk betul. Kiri mana, dia tunjuk betul. Maka pada masa tu dia dah diajak dah kenal Tuhan. Dia dah diajak dah sebut nama Tuhan. Bila dia dah tahu dah semua ni. Ataupun dalam bahasa fiqh dia kata mumayyiz. Bila budak tu dah cerdik sikit dah mumayyiz dah. Dia kenal dah. Letak cabai merah, letak cabai hijau. Tanya, mana cabai merah, mana cabai hijau? Dia boleh tunjuk. Letak coklat belah kanan, letak cabai yang hijau belah kiri. Tengok dia ambil mana. Dia tak ambil cabai, dia ambil coklat. Dia mumayyiz. Dia cerdik dah. Mungkin umur dia 4 tahun ke, mungkin umur dia 5 tahun ke. Maka ketika itu dah start dah dia ajak kenal Tuhan.
Nak bagi hati dia lekat dengan tasdiq, membenarkan Tuhan. Lepas tu nak didik dia sepanjang hidup, dia nak pakai, nak ucap Allahu Akbar, Subhanallah, minta perlindungan pada Allah, minta keselamatan pada Allah, minta rezeki, minta itu, minta ini, semua nak tuju pada Allah. Nak bagi adpa dengan suratul Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Engkau sahaja ya Allah kami semua sembah. Kami tak sembah benda-benda lain. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya pada Engkau sahaja ya Allah kami semua minta pertolongan. Nak tuju dah hidup kita tu ke situ, nak bawa. Daripada dia start mumayyiz, dia akan masuk dunia akil baligh. Dengan makna kata akil dan baligh, umur dia matang, cukup, akal dia sempurna, dia seorang muslim, maka dia start dipanggil mukallaf. Mukallaf start dah border, nihayah, kita kata bidayah, kepada dia kena menjaga hukum Tuhan. Maka berlakulah hukum taklif kepada dia. Dia kena jaga tu tanggungjawab dia. Dia telah ada mas'uliyah, bebanan, tanggungjawab. Dia mula menjadi seorang yang responsibility di hadapan Tuhan. Orang yang bertanggungjawab. Dia kena jaga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sama dengan makna la ilaha illallah. Dia muslim. Dia nak hidup dengan kalimah ni. Satu hari dalam riwayat diceritakan pada kita ikhwan, Rabbul Alamin kata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Nabi kita hidup menyampaikan agama, menyampaikan risalah tauhid. Nabi susah, tak ada masa Nabi boleh menikmati kesenangan-kesenangan dalam dunia ni. Satu hari Allah hantar malaikat tanya kat Nabi. Ini disebut dalam riwayat Imam At-Tirmizi. Hadis ni hadisnya hasan. Hantar malaikat tanya kat Nabi. Agak-agak Nabi dalam hidup perlu tak ambil bukit-bukit yang ada keliling Nabi? Tak salah ambil bukit Uhud. Bukit Uhud tu besar sangat. Bukit-bukit yang kecil-kecil ni, agak-agak perlu tak kira-kira Nabi nak menjalankan dakwah, dia nak hidup, dia nak bantu orang, bukit yang kecil-kecil tu ditukar Tuhan menjadi emas ke, jadi perak ke, dia boleh pakai. Minta. Tanya kat Nabi, perlu tak? Dan menariknya, ketika malaikat tanya kat Nabi ni, kebetulan pada masa tu Nabi tengah puasa. Nabi tengah tak makan. Kita memang tengah tak makan ikhwan. Tak tahu orang kata jom pergi makan. Ataupun kita dah puasa, memang time nak buka puasa. Orang ajak mai buka puasa, jadi macam orang mengantuk suruh bantai. Tak suruh pun boleh lena, tambah suruh bantai. Offer datang tengah perlu. Kalau kita hidang makanan pada orang kenyang, dia tolak, tak ada apa-apa. Tahu anda cari pusat tak jumpa, nak bagi dia makan apa? Ni orang tengah lapar, orang tengah susah. Dan Muhammad, perlu tak Tuhan beri pada kamu kekayaan, kesenangan, kemakmuran hidup? Perlu tak? Imam Tirmizi cerita dalam riwayat ini ikhwan, Nabi jawab pada Tuhan. Yang Nabi ni Allah jadikan dia contoh pada kita. Nabi kata, la ya Rabbi. Nabi kata, kalau hang tanya kat aku lah, aku rasa tak perlu kot. Tak perlu sediakan kemudahan selengkap itu pada aku, tak perlu. Tapi Nabi kata, walakin, Nabi kata cukuplah kalau Tuhan nak bagi kepada dia nikmat yang besar, nikmat yang kita kata nikmat yang cukup,
Kalau Tuhan nak bagi juga, Nabi kata walakin, Nabi kata cukuplah, Nabi kata ashba'u yauman wa aju'a yauman. Anda tengok, dia boleh sebut lagu ni. Cukuplah. Nabi kata sehari bagi kepada saya makan, sehari bagi saya lapar. Sudah cukup. Pada saya itu sudah cukup. Itu dah cukup senang dah. Ashba'a yauman wa aju'a yauman, sehari bagi saya kenyang, sehari bagi saya lapar. Nabi kata fa idza ju'tu tadarra'tu ilaika wa zakartuka. Nabi kata hari yang engkau bagi pada saya lapar, hari saya lapar, tadarra'tu ilaika, hari itu saya akan tersimpuh, saya akan merendah diri pada engkau ya Allah. Wa zakartuka, saya akan ingat sungguh pada engkau ya Allah, saya akan minta sungguh pada engkau. Wa idza syabi'tu, tapi pada hari kau bagi saya kenyang, syakartuka, hari itu adalah hari saya akan bersyukur pada engkau. Wa hamidtuka, dan hari itu adalah hari saya akan memuji engkau dengan pujiannya sangat tinggi kerana dah bagi saya kenyang. Subhanallah ikhwan. Untuk dia sehari boleh bagi makan, sehari bagi dia lapar, itu dah cukup senang. Matematik ni jangan pakai untuk kita. Matematik ni kalau pakai untuk kita ni B40 ni. Yang ni memang confirm boleh tulis borang zakat. Tapi untuk Nabi, kalau sehari boleh makan, sehari tak makan, dah kenyang, dah kaya, dah senang. Kenapa? Cuba tengok macam mana Nabi pada hari dia tak makan, dia nak tampung tak makan tu dengan apa? Hari dia kenyang, dia nak imbang dengan apa? Hari dia lapar, dia kata apa? Hari dia lapar, tadarra'tu ilaika, hari aku lapar Tuhan, aku akan merendah diri pada engkau. Wa zakartuka, hari itu aku akan ingat, aku akan sebut nama engkau, aku akan minta sungguh-sungguh pada engkau. Susah Nabi dia imbang dengan yang tu. Tapi faiza ju'tu, faiza, hari aku kenyang, Nabi kata, hari aku kenyang pula. Hari itu hari apa? Adalah hari syakartuka wa hamidtuka. Hari aku akan tunjuk kesyukuran aku pada engkau, aku akan puji engkau. Ayat ni yang kita tak balance dengan hidup kita. Kita kalau kita kena hari kita susah, kita tak balance dengan tersimpuh depan Tuhan, meminta ke Tuhan. Hari kita senang pula, kita tak balance dengan memuji Tuhan, menunjukkan kesyukuran itu pada Tuhan. Kita tak mau kongsi nikmat tu dengan orang. Kita suka kongsi susah kita dengan orang. Hari kita dapat nikmat, kita sengak. Hari boleh tukar kereta, sengak. Hari kita perbaik rumah, sengak. Orang kata haji duit banyak, nampak perbaik rumah, tak ada apa-apa. Budak-budak dapat duit mana banyak tu? Ada budak. Dia tak mau sebut. Dia tak mau sebut Tuhan bagi nikmat ke dia. Dia takut. Dia takut nanti orang minta nikmat tu hilang. Dia tak tahu kata bila dia bagi ke orang, Tuhan bagi balik ke dia. Dia tak boleh imbang, benda tu tak main. Kenapa ikhwan? Kerana kita ni adalah umat yang suka menyimpan iman duduk dalam hati, tak mau iman tu duduk di mulut dan pada perbuatan. Kita jadi macam ni. Kita belajar agama, kawan. Belajar. Kita start belajar agama dengan bab taharah. Belajar. Habis mengaji bab taharah, tukar bab puasa. Belajar. Pergi bab semayang. Belajar, masuk bab zakat. Belajar lagi, jumpa bab haji umrah.
Belajar lagi, jumpa bab jual beli. Belajar lagi. Kemuncak kita belajar. Kemuncak. Maknanya habis dah. Habis bab dah. Habis bab. Kalau dalam Sahih Bukhari, habis bab, jumpa bab Al-Maghazi. Kalau dalam kitab lain, habis bab, jumpa Kitabul Jihad. Itu kemuncak dah. Lepas Kitabul Jihad, tamat kitab. Tu ngaji kulit ke kulit tu. Tamat kitab. Daripada bab taharah kita mengaji, diajak kita macam mana taharah. Kita taharah ni tak ada menjerit-menjerit. Ada taharah menjerit? Tak ada. Kita ambil wudu, ada menjerit? Tak pasal apa nak menjerit? Adalah menjerit pasal apa? Air terlampau sejuk ataupun terlampau panas. Menjerit pasal itu ada. Menjerit nak ambil wudu ni tak ada. Tak ada. Sebab niat duduklah hati. Siapa pun tak tahu. Tapi orang nampak perbuatan kita ambil wudu, basuh muka, tangan, sapu kepala, basuh kaki, orang nampak. Semayang pun tak ada menjerit. Nak kuat sikit daripada semayang, azan. Azan ada kuat sikit. Azan pula terbalik. Jangan duk panggil orang yang suara tak keluar pergi azan. Orang yang suara mah ni, duk kulum mah ni, dia tak boleh azan. Dia kena suara memang kawan tu kaki menjerit. Suara dia kena bertempik tinggi. Zaman dulu mikrofon tak ada, naik atas zaurak, tempat tinggi, perlu suara yang kuat. Kalau sekali azan 2 minggu suara tak keluar, jangan duk azan lah, tak usah jadi Tok Bilal lah. Jadi Tok Bilal tengah lot boleh, Tok Bilal ni tak boleh. Yang ni memang suara kena kuat. Tapi dah habis azan, nak semayang suara tak kuat, tak menjerit. Biasa semayang, zikir lagi lah, tak ada apa-apa. Kita dengan Tuhan, dengan suara yang rendah, dengan suara yang lembut, merayu, meminta, memuji Tuhan. Haji, masuk bab zakat. Bab zakat lagi kita tak keriau. Pergi bagi zakat sengak-sengak lah. Tengok kita punya haul dan nisab semua bagi cukup, syarat-syarat dia jaga, ambil jumlah duit, jumpa orang, bismillah bagi lah. Tak sebut dia zakat pun tak faham. Dia tak perlu tahu. Yang perlu tahu zakat tu kita yang bagi zakat. Dia tanya duit apa? Saya bagi. Kena bagi tahu kat dia, ni zakat saya ni zakat fitrah, yang ni saya bagi zakat emas perak, ni saya bagi wang. Tak perlu sengaja. Kanan bagi, kiri tak perlu tahu. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Cukup kita simpan maklumat tu. Itu kita bab haji. Bab haji ni kita mula sikit, suara kita angkat. Kerana kita ada talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik, suara kita mula angkat. Lepas start kita di miqat, niat ihram, dah berlaku dah syariat talbiyah. Sampai kita tengok Kaabah, baru kita stop. Suara kuat. Masa kita niat di miqat, kita lafaz niat itu kuat sikit. Lepas tu talbiyah, dia mula sikit dah, suara naik. Lepas tu habis. Lepas tu main raya pakai suara takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir, suara kuat, takbir. Sengak. Last sekali jumpa bab jihad. Bab jihad gabungan dua benda. Gabungan. Tiga-tiga dipakai, tiga-tiga digabung. Kekuatan hati, kekuatan mulut, kekuatan tubuh badan. Dipakai tiga-tiga. Niat dipakai, mulut dipakai. Sahabat menyebut tidak ada banyak kalimah Allah kami sebut, dan tidak kami sebut kalimah Allah sekuat kami menyebut nama Allah di dalam jihad. Qiyau Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar,
Qiyah sampai nak pecah, nak tekak. Pakai tenaga. Pakai kekuatan qalbiyah, lisaniyah dan badaniyah. Gabung tiga-tiga jadi jihad. Jadi jihad. Nak sampai ke peringkat jihad tu ikhwan, dia memerlukan hati yang kuat. Hati yang kuat. Dia tak boleh, hati tisu tak boleh jihad. Tengok sembelih ayam, pengsan 2 hari. Sembelih ayam, pengsan 2 hari. Pasal apa? Tak boleh, alergik darah. Tu dia sembelih ayam. Kalau dia sembelih kerbau macam mana? Tak boleh, orang ni tak boleh jihad. Tengok semangat jihad. Bila masa-masa nak berlaku jihad, doa-doa yang diangkat. Doa-doa yang diangkat bukan doa-doa yang biasa. Bukan lagi Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan, lagi tak ada. Doa bertukar wajah. Allahumma in tahlik hadhihi al-isabah fa innaka lam tu'bad. Ya Allah, kalau gugur ke semua bala tentera Islam ni, ketahuilah di atas muka bumi ni tak ada siapa nak sembah engkau dah. Doa dah lain macam. Doa dah bertukar. Allahumma la aisha ila aishal akhirah. Dah tukar dah. Lafaz-lafaz dah bertukar dah. Ya Allah, tidak ada kehidupan ya Allah melainkan kehidupan akhirat. Dia dah bertukar dah. Dia tak main dah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi. Dah tak ada dah. Bila mendekati masa jihad, dia dah bertukar. Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada hidup melainkan hidup di hari akhirat. Maknanya keluar ni dengan nawaitu nak pergi akhirat, bukan nak patah balik U-turn ke dunia, nak pergi akhirat. fa aslihil ansar wal muhajirah. Berilah kebaikan kepada ansar dan kepada muhajir. Faghfir lil ansar wal muhajirah. Ampunlah ansar dan ampunlah orang-orang yang berhijrah. Futihat abwabus sama. Mata dah nampak dah langit terbuka. Mata dah nampak dah langit terbuka. Bau daripada syurga dah mai ke hidung dah. Masa tu dah tak mau balik dah. Masa tu pergi, tinggal anak, tinggal isteri, tinggal dunia, tinggal darul faniyah menuju kepada darul baqiyah. Daripada darul faniyah, tempat yang satu masa dia akan rosak juga, nak pergi ke mana? Ke negeri yang kekal abadi. Darul qarar, darul khulud, nak pergi sana. Dunia ini nak dibanding dengan akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Di sanalah tempat lebih baik, di sanalah tempat paling kekal. Keluar jihad itu ikhwan, itu matlamat dalam kepala. Dan antum bayang, hari kita nak keluar jihad, kalau maklumat ni tak ada dalam kepala kita, macam mana nak pergi tak mau balik? Maklumat ni tak ada, nak pergi tak mau balik macam mana? Syurga yang dibayang oleh orang Melayu macam mana? Saya ingat antum, orang Melayu ni bayang syurga macam mana? Orang Melayu bayang mati ke mana? Orang Melayu bayang mati, malaikat nanti mai tanya pocong tu lah. Malaikat nanti sedekah pocong tu. So kalau dia tak aman, dia keluar, dia terlompat-lompat. Dia terlompat mai rumah. Kalau dia bagus sikit, okey, tapi malam Jumaat dia balik, dia duduk atas alang-alang. So orang Melayu bayang, kalau mak dia timbang balik dengan telekong putih tu, bapak dia timbang dengan jubah putih. Orang Melayu bayang yang tu. Orang Melayu tak boleh bayang mati itu dalam kubur itu satu daripada bahagian dalam syurga. Tak dapat bayang.
Tak dapat bayang. Sebab orang duduk dalam syurga, tak payah syurga lah ikhwan. Orang dapat duduk banglo dengan orang duduk rumah setinggan. Dia asal duduk rumah setinggan, pergi ayak kongsi dengan orang, berjalan kot celah-celah rumah orang. Ada hari ada ayak, ada hari tak ada ayak. Dia asal duduk rumah setinggan. Lepas tu pindah duduk banglo. Banglo, bukan kata banglo, banglo. Ada aircon, ada macam-macam semua. Suruh dia tinggal banglo, mai balik rumah setinggan. Tobat dia tak mai. Tobat dia tak mai. Orang kata hang jangan lupa diri, hang asal duduk setinggan. Dia kata lupa tak lupa. Nak tinggal tempat ni aku tak tinggal. Orang dah dapat gaji sebulan 12,000, suruh dia tinggal gaji 12,000 pergi berniaga tepi jalan yang dapat 700-800 sebulan. Suruh dia tinggal 12,000 pergi ambil 700. Siapa nak buat? Orang dah balik bertemu Tuhan, Tuhan dah kata dah, akhirat lebih baik daripada dunia dan lebih kekal. Akhirat lebih nikmat, lebih indah, lebih cantik, lebih aman. Dia dipanggil dengan Darussalam, tempat yang aman, sejahtera. Nak masuk dalam syurga, dibersihkan hati, dicabut perasaan ghil. Wa naza'na fi qulubihim minal ghil. Kami cabut daripada hati mereka segala penyakit hati, dendam, iri hati, hasad, dengki. Kami cabut keluar, baru bagi mereka masuk syurga. Bidadari dengan segala kenikmatan, mati umur 70, masuk syurga jadi umur 30. Tiba-tiba suruh dia tinggal syurga. Bayang, dia mati umur 70, masuk syurga jadi 30. Lepas tu suruh dia tinggal syurga yang dia umur 30 tu, mai balik ke dunia umur 70, agak-agak dia nak mai. Macam mana orang Melayu boleh bayang dia mai balik duduk atas alalan dengan umur 70? Pasal tu orang Melayu, dia belajar bab taharah, dia belajar bab zakat, dia belajar bab haji. Bila sampai bab jihad, orang Melayu tak boleh pergi. Dia tak boleh pergi. Sebab kalau dia mati syahid, dia nak balik malam jemaah tak boleh. Macam mana dia nak balik? Dia tak dibayangkan dengan syurga sesungguh-sungguhnya. Pasal tu sampai peringkat, kita boleh simpan maklumat pasal jihad, tapi hati kita nak terpukul untuk jihad, belum lagi. Belum lagi. Kita boleh boikot yang tu, kita boleh boikot yang ni. Semua kita boleh buat. Tapi nak letak jiwa kita di tempat jihad, belum masa belum sampai lagi ikhwan. Belum. Sebab maklumat akhirat tak sampai pada kita dengan betul. Tak sampai. Ini orang dalam bulan Ramadan Al-Mubarak terlibat dengan peperangan. Antum boleh bayang tengah puasa terlibat dengan perang yang dipanggil dengan Badal Al-Kubra. Bagi pilihan, nak buka puasa pun boleh. Siapa tak mau buka puasa pun tak apa, ikut suka. Tapi nak buka puasa boleh buka puasa. Pasal kita perang. Ada orang dah pegang buah kurma. Dah koyak dah buah kurma. Duk tinggi, nak tunggu gilak dia saja masuk medan. Koyak buah kurma. Koyak memang niat nak buka puasa, nak bubuh sebelah bagi pada kawan, sebelah nak bola mulut. Tiba-tiba dengar kawan dia syahid. Dan tempat syahid itu kosong, dia kena ganti. Dan dia kata, buah kurma ni melambatkan aku masuk syurga. Tinggal buah kurma, marah pergi depan. Dan seorang boleh beralih tanya kat Nabi, ya Rasulullah, kalau saya pi ni, di mana tempat saya? Nabi kita, tempat kamu dalam syurga. Dengar tu senyum, pi terus. Pi terus. Nabi kata dia menuju ke syurga. Bila sahabat jumpa mayat dia, tengok panah ada di dada. Tepat kena ke jantung, dia rebah, dia syahid. Ikhwan, kita tengok saudara kita di Palestin, dia berjuang. Kita tengok habis tinggi, kita sedih. Kita baca doa kunut nazilah. Doa kunut nazilah kita ni pula macam nasyid. Dia tak mai pada hati perut. Dia tak mai pada hati perut. Kunut nazilah ada masjid letak depan imam. Imam nak kena angkat tangan, mata tengok. Apa yang kita minta?
Kita nak minta Tuhan tolong orang di medan pertempuran, hanya yang memisahkan dia dengan syurga itu adalah giliran dia saja tunggu. Dan dia bertempur dengan musuh Allah, musuh Rasul, musuh agama, musuh kita. Kita baca kunut, anda tengok dalam televisyen baca kunut dalam bentuk nasyid. Kunut yang kita nak angkat naik ke Tuhan boleh tolong saudara kita, dia kena mai daripada hati perut. Hati perut si pembaca. Sifat doa berulang. Iqra waradid, iqra waradid. Baca ulang. Hayati, teriak depan Tuhan. Kita angkat doa kita. Kita pertaruh diri kita depan Tuhan. Minta Allah kabul doa kita. Kita tak sampai, kawan. Tak sampai. Kita tak sampai. Dan tempat kita ni pula, kalau mengajak bab jihad, macam mengajak satu bab jenayah. Orang takut habis. Bab jihad ni bab orang takut. Sebab tempat kita, jihad paling tinggi, jihad membangun ekonomi orang Melayu. Itulah jihad paling tinggi. Pasal tu kita tengok orang di Gaza berjihad, dia luar biasa, ikhwan. Luar biasa. Dia nak mati sungguh. Kita tengok kehilangan anak, sekali mak dia menangis. Dia menangis tu kerana sifat dia orang Arab, bukan kerana dia tak reda. Dia menangis tak kat tu je. Lepas tu dia dipukul dada dia. Pasal apa aku tak ada anak lain? Dia menangis lagi. Pasal apa aku yang tak syahid? Dia bukan menangis macam kita. Abang pila lepas ni cik nak makan apa, ni loan duk tinggal sewa rumah, hang pi sedik pun hang tak tinggal kat aku, hang bagi susah aku, lepas tu hang pi duduk syurga seorang-seorang, aku mampu kat sini. Dia bukan menangis macam kita. Tengok bom kena, pelari anak dia berdarah-darah, doktor rawat, dia menangis, dia riau. Dia riau tu bukan dia riau macam kita. Subhanallah. Lain semangat jihad, ikhwan. Lain. Dan kita belum berjaya memupuk semangat jihad. Semangat jihad itu, dia adalah bab yang akhir kita belajar dalam fik-fik pengajian Islam ni. Kalau kita tak belajar bab jihad, bermakna fik kita tak habis lagi. Tak habis lagi. Dan siapa yang tak ada semangat jihad dalam diri dia, dia tak bagi tahu kat diri dia, dia tak bina semangat tu. Dan dia tengok orang jihad, dia kata tu negeri hampa, tu masalah hampa, apa punya pasal. Nabi kita tiba-tiba dia mati. Dia mati satu syu'bah daripada nifaq. Dia mati satu cabang daripada cabang sifat munafik itu ada dalam diri dia. Nak pukul semangat jihad ni macam mana, ikhwan? Wanita boleh keluar. Mati anak dia, dia bertanya, ya Allah, kenapa aku tak ada anak yang kedua? Mati suami dia, ya Allah, bila giliran aku? Lain, ikhwan. Lain. Kita cakap kunut nazilah pun tak dapat hayati. Lepas tu kita ni pula, alhamdulillah, kan kita kreatif kan. Kita masyarakat kreatif. Bila kata buat kunut nazilah, kita kok mana pun tak mau bagi sama dengan Nabi. Kunut nazilah cara kita. Kita sembahyang Jumaat, lepas sembahyang Jumaat, buat sembahyang hajat pada hari Jumaat, baru baca kunut nazilah. Nabi baca kunut nazilah dalam sembahyang fardu. Kita sembahyang asin lepas sembahyang Jumaat, baca kunut nazilah. Lepas tu kita harap Allah angkat doa kita. Yang kita buat macam ni, ikhwan, bukan kata tak ada dalam sunnah, dalam mazhab pun tak ada. Tak ada. Di sini tak ada lah, saya cerita tempat saya. Orang boleh buat hari Jumaat, sembahyang hajat, lepas tu baca nazilah lah sembahyang hajat. Tak baca dalam. Lepas tu baca Allahu Akbar, baris silap, kalimah depan pergi belakang, belakang pergi depan. Macam mana tu, ya kawan? Kita berhubung dengan Tuhan yang kita sembah. Kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam bab doa, berhadapan dengan Tuhan, mengharap Allah kabul doa kita, tak lepas. Dan kita pertaruhkan doa kita untuk sesuatu yang amat besar dan cukup-cukup besar. Nyawa orang.
Nyawa anak kecil, orang perempuan, orang tua, mustada'afin, wildan, an-nisa, petaruh mereka dengan cara kita. Kita minta. Hati perut kita tak ada nak minta. Kita hafal. Hati perut kita tak rasa nak menghayati doa tu. Dan bila orang angkat kunut nazilah, kita di belakang ni, amin kita tak kat mana? Sahabat menyebut, bila Nabi menyebut, Nabi minta kebinasaan kepada Ra'ilin, kepada Zakwan, kepada Usayyah. Kami ni di belakang Nabi, kami mengaminkan doa Nabi. Amin, amin. Minta doa tu naik. Angkat doa tu. Sebulan Nabi buat macam tu. Dan Allah bagi kemenangan. Kita lepas buat lepas tu dengan cara sendiri pula. Tak suruh buat, tak buat. Bila suruh buat, baru buat. Tak teringat nak tolong adik-adik. Tak teringat hati perut, tak teringat. Itu kita lagu kita lah. kita takkan pelekat bendera je lah. Bendera Malaysia tukar bendera Palestin. Yang tu kalau boleh buat tu kira besar lah tu. Tu kira besar. Tapi rokok tak boleh buang lagi. Bendera kau angkat rokok, aku tak buang lagi lah. Ikhwan. Kemana hala tuju kita ni? Apa yang kita faham pasal jihad ni? Wahdatul ummah. Yang kita faham kesatuan jiwa, kesatuan ummah. Tak ada tangan. Oh subhanallah ikhwan. Seorang daripada kita kata ahli pemikir, para hukama yang bercakap tentang proses tamadun. Dia kata apa? Dia kata qinwanu dunya bi arba'atil asya. Dunia kita ni perlu dibina di atas 4 pembinaan. Dunia kita ni. Kita boleh bina dunia kita macam mana sekalipun. Kita boleh bina kita punya dustur. Kita boleh buat sistem kita. Tapi apa pun 4 benda ni tak boleh tak ada. Kalau 4 benda tak ada, akan pincang kehidupan kita. Pembinaan manusia. Daripada Ibn Khaldun ke sebelah pemikir Islam ataupun sebelah pemikir Barat, semua menyebut benda yang sama ikhwan. Insan gabungan 2 benda. Gabungan fizikal dia dan rohani dia, spiritual dia. 2 benda insan. Dan dua-dua mesti dibina. Manusia kena dibina pembangunan kerohanian dia, perlu dibina pembangunan luaran dia. Tapi dalam membina ini, 4 perkara ni tak boleh dapat. Tak boleh tidak, mesti ada. Kalau 4 benda ni tak ada, akan cacat pembinaan. Tak tercapailah masyarakat yang nak dibina itu. Maka sekarang kita ni, kita berubah. Dulu kita ada masyarakat hadari. Sekarang kita ada masyarakat madani. Saya tak kata apa saja, saya sebut saja madani. Tak akan tercapai kalau 4 benda ni tak digabungkan. Apa dia? Qinwanu dunya bi arbatil asya. Ini bukan hadis. Ini perkataan ahli-ahli, kita kata apa? Orang yang bercakap tentang tamadun. Mesti dibina dunia dengan 4 benda. Satu dengan apa? Bi ilmil ulama. Dengan ilmu yang dimiliki oleh para ulama. Ikhwan, dulu ujung tahun 60-an nak masuk tahun 70-an, Israel serang Jordan. Masa dia serang Jordan, dia panggil Jordan. Arab tak panggil Jordan, Arab panggil Urdun. Arab menyebut dengan Urdun. Yahudi yang sebut Jordan. Jordan bermakna negeri ini kepunyaan Yahudi. Masa dia nak serang, dia nak attack Jordan, dia panggil Jordan. Bermakna daerah Syam ini akan jadi kepunyaan Yahudi. Arab menyebut Urdun. Ini adalah bahagian daripada Urdun, itu nama satu tempat di sebelah Palestin. Dulu seluruhnya dipanggil Ardu Syam.
Mereka keluar, serang ke Jordan ni. Tentera Jordan tak boleh bertahan. Kekuatan mereka besar tahun itu. Ketika itu pemimpin pasrah, meminta bantuan para ulama. Apa kami nak buat? Masa tu orang Jordan ada apa? Ada senapan patah. Tak macam hari ini. Tapi apabila ulama terlibat campur dengan ilmu yang dia miliki, apa dia buat? Dia buat kepada tentera Jordan ini, kepada rakyat Jordan, dia bakar semangat jihad dalam hati. Dia kenalkan mereka apa itu jihad, apa itu kelebihan jihad. Darah yang jatuh setitik kerana jihad berbeza dengan darah pahlawan. Mata yang tak tidur jaga di hudud, di sempadan itu, mata itu apa akan dibalas Tuhan di hari akhirat. Dengan semangat jihad, berbekalkan senapan patah, Yahudi lari ke Israel. Tinggal, tak dapat kalahkan Jordan. Pusingannya awal kalah. Tapi bila ulama masuk campur dengan ilmu yang mereka miliki, memukul semangat jihad, subhanallah ikhwan, mereka lari. Tapi mereka tinggalkan kalimah mereka sampai hari ini. Orang tak panggil dia Urdun, orang panggil Jordan. Menang dia batang situ. Kita pun panggil Jordan juga. Subhanallah. Bila ulama terlibat memberi penjelasan yang betul kepada ummah, apa itu jihad, apa itu semangat jihad, apa itu kelebihan jihad. Macam kita sekarang, kita di Malaysia, kita ada hubungan iman dengan bumi Palestin. Kita ada hubungan iman 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabi dan Masjid Al-Aqsa, kepunyaan orang Islam. Ulama memukul keimanan itu, bagi orang Islam sedang balik hubungan itu duduk tak mana, apa yang dia kena buat. Tapi bila ulama tak membimbing kita macam mana kita nak buat, apa yang patut kita sumbang, maka kita akan jadi cara-cara masing-masing. Hang tunjuk cara hang, aku tunjuk cara aku, NGO tunjuk cara dia, agensi kerajaan tunjuk cara dia, kita yang duduk tengah-tengah ni cara kita. Yang balut badan satu bendera pun ada, yang tidur dengan bendera pun ada. Macam-macam. Pasal apa? Ilmu ulama tak bimbing kita. Ulama simpan ilmu dia, tak mau bimbing umat. Ulama takut dia bimbing umat, dia jadi cacat, dia jadi selekeh. Maka dalam pembinaan ummah ini, bi'ilmin ulama, ilmu ulama diperlukan. Perlu sangat-sangat. Ulama yang memiliki ilmu tidak menyepikan diri, bahkan dia masuk ke tengah-tengah ummah, membimbing ummah. Sebab mereka memiliki warasatul anbiya, mereka memiliki warisan para nabi, ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu nak duduk dalam kubur, ilmu di mahsyar, ilmu sampai nak menuju ke syurga, jihad macam mana, disiplin dia macam mana. Ulama memiliki benda itu. Tazkiyah jiwa dimiliki oleh para ulama. Maka pembangunan dunia ni tak boleh diasingkan dengan ilmu ulama. Satu. Yang kedua dengan apa? Bi'adlil umara, dengan sifat adil pemimpin. Nak bangun dunia ni. Dan macam kita belajar, adil itu bukan bagi sama rata, satu untuk kau, satu untuk aku, dua untuk kau, dua untuk aku. Kenapa kau punya tinggi macam bukit, aku rendah? Tidak, bukan begitu. Semua kita tahu, adil itu ialah pembahagian, pemberian yang melibatkan situasi dan keadaan. Dia diberi bersesuaian dengan keadaan dan masa. Dia bukan bagi sama rata. Pemberian sesuai dengan keadaan, situasi, kondisi. Wadu'u syai' fi mahalli. Fi mahalli. Sesuatu itu fi mahalli, pada tempat dia. Masa menentukan tempat. Keadaan, pemberian itu diberikan. Dan keadilan para umara itu juga berada di bawah pengawasan ilmu para ulama.
Kerana Quran menyebut i'dilu huwa aqrabu litaqwa. Adil kerana dia dekat dengan takwa. 3, dunia dibangunkan dengan apa? Bisakhawatil aghniya, dengan sifat dermawan para orang kaya. Para aghniya dengan sakhawah dia membantu para pemimpin untuk menolong membangunkan negara ini. Para korporat, ahli-ahli perniagaan, syarikat-syarikat gergasi mega terlibat serta membantu negara ini. Bisakhawatil aghniya. Dan yang keempat, antum tengok yang keempat ni, dunia dibangun di atas apa? Bida'watil fuqara, dengan doa orang-orang miskin. Fuqara, bida'watil fuqara. Keempat benda ini ikhwan, kita cuba tengok ada tak ada dalam acuan kehidupan kita seharian, dalam pembentukan sebuah negara. Ada tak ada dalam sebuah negeri? Ulama duduk macam mana, pemimpin duduk macam mana, keadilan duduk macam mana, pemimpin duduk macam mana, orang kaya duduk macam mana, masyarakat duduk macam mana, dan orang miskin dengan doa dia duduk macam mana? Pandai tak orang miskin diajak berdoa pada Allah? Berdoa. Ya ikhwan, tak ada satu benda yang Allah jamin ijabah melainkan dalam doa. Allah kata ud'uni astajib lakum. Hang minta aku, terus minta kat aku bagi kat hang. Dahsyat ikhwan, dahsyat. Tapi bagaimana peruntukan sebesar itu diletak dalam hidup manusia? Nabi dah pakai dah tadi. Nabi kata, ya Allah, sehari bagi aku makan, sehari lagi tak payah bagi aku makan. Hari aku makan, aku puji engkau ya Allah, aku syukur engkau ya Allah. Hari aku tak makan, aku tersimpuh pada engkau ya Allah, aku merendah diri pada engkau, aku meminta, aku merayu pada engkau. Nabi tunjuk ya Allah, Nabi tunjuk ikhwan. Kita bila saudara kita di sana perlu doa kita. Perlu doa. Kita nak pergi pun tak lepas ikhwan, bukan kata nak pergi jihad. Kita nak pergi haji pun tak lepas. Doktor cek kecil mana tinggi. Doktor cek darah naik. Doktor tak lepas pergi haji, bukan pergi jihad. Kalau pergi jihad itu kena buat medical check up, memang tak lepas kita. Memang tak lepas kita. Tidur tak cukup, mata kuyu, migraine. Kawan yang duk pegang pistol senjata M16 di sana semua sihat. Medical check up semua lepas. Semain tahajud lepas, Quran dalam kepala. Duduk di perbatasan dengan senjata baik lelaki dan perempuan. Bekal dia apa dia? Ayam, roti kering, khadid, dengan apa? Dengan Quran. Kita ada sebut Hamas ni, kita boleh duduk kat tempat tentera tu. Biar fikir, bukan kata sekali, mau 1000 kali mau fikir. Mereka tu dah hafal Quran macam ayat sejuk. Kita ni mak asli duk tukar dengan mak jais. Kita ni mak tamkin tak kenal lagi. Abang mak kita kenal, mak tamkin. Munfasil, muntasil yang mana? Mereka tu dah lepas Quran dalam kepala. Mereka tu punya tahap yang duk jadi tentera tu, kalau mai ke tempat kita, layak jadi imam masjid negara. Layak. Dengan bacaan dia, dengan tahanum dia, dengan ingatan dia. Sambil berlari boleh baca Quran. Mata jaga boleh sembahyang tahajud. Hal-hal bid'ah tak buat langsung. Kita nak pergi duduk tempat tu. Katalah kita pergi bagi nama. Dia bukan bagi kita pergi duduk tempat situ. Dia letak kita pra-tahfiz. Kita dengan umur 60, kita ingat Nabi mati syahid, tengok-tengok pergi duduk tahfiz. Pasal apa? Syarat jadi tentera kena hafal Quran. Syarat jadi tentera kena hafal Quran. Kita pun fikir, alamak, aku alam nasyrah tak lepas lagi. Sabih duk tukar lagi. Sabih duk tukar lagi dengan wasyamsi. Duk tukar. Ikhwan, kita sedar diri dah. Pasal tu, dalam hal itu diperlukan ilmu para ulama.
Kita bila tengok keadaan kita nak menyokong saudara kita di Palestin, kita akan dapat lihat kegagalan ulama membentuk ummah. Gagalnya ulama bergabung dengan pemerintah membentuk satu ummah yang baik. Bila kita tengok orang miskin tempat kita, gagalnya para ulama memainkan peranan membangkit rasa tadarruk orang-orang susah memohon kepada Allah. Mereka i'timad dengan kita, mereka gantung dengan kita. Mereka tak mau gantung dengan Tuhan. Macam Nabi tadi, ya Allah, sehari bagi saya makan, sehari tak makan tak apa. Habis tak makan tak apa tu nak buat apa? Ada amalan dia, doa pada Allah, memohon pada Allah. Balik rumah Aisyah, ada apa nak makan? Aisyah kata tak ada apa. Apa Nabi jawab? Puasa. Subhanallah ikhwan. Kenapa boleh jadi lagu tu? Kerana Nabi imbang hidup dia dengan pendidikan kerohanian. Kerohanian. Kita dah ikhwan. Kita kalau ada harta saja. Kita dah tak peduli dah benda lain. Kita tak tahu dah kerohanian tu apa dia. Kita tak mau ambil tahu hal-hal benda lain. Ulama selesa dengan kedudukan mereka, selesa dengan pujian, dengan pos mereka. Mereka tak mau turun bersusah payah macam mana Nabi mendekati orang miskin, menegur orang miskin, orang berduit tarik selendang Nabi pakai sampai merah leher dia. Kita tak mau tu semua. Layan karenah badui masuk masjid, kencing dalam masjid. Dia mai ke masjid dengan himar dia, dengan kalde dia, dengan unta dia, dia tarik sampai masuk dalam saf pertama. Sahabat kata, apa hang ni? Kira sahabat kira nak haria je lah. Nabi kata jangan, dia tak tahu. Dia tak tahu. Unta tu buat keluar, dia tu bagi masuk. Dia pergi kencing, dia duduk-duduk sembah-sembah rasa nak terkencing, dia pergi ujung-ujung tu dia pergi fire. Sahabat kata hang ni pasal apa? Dia pakai nak sedekah. Nabi kita nanti Ustaz, kita dibangkitkan untuk menyenangkan orang, bukan untuk menyusahkan orang. Ikhwan, khazanah ni semua hilang. Kita tak dengar dalam alam ni. Kita tak dengar. Maka kita membentuk satu hidup dengan cara kita. Satu hari ikhwan, Amru bin Al-As, dia pergi ke Mesir. Amru bin Al-As, dia pergi ke Mesir. Ini dalam riwayat Imam Ahmad. Dia pergi ke Mesir. Bila kita tahu dia gubernur di Mesir. Bila dia sampai ke Mesir, yakhtubun nas bil Masri yaqul. Dia bagi satu pidato di Mesir. Dia berkhutbah di sana, dia bercakap di sana. Dalam cakapan dia yang menariknya, dalam percakapan dia, dia tengok kehidupan rakyat Mesir masa hari itu. Masa hari itu. Bila sebut nama Nabi, semua pakai selawat pada Nabi. Sayang kat Nabi. Cerita pasal riwayat Nabi pakai teriak, yang cerita pun teriak, yang dengar pun teriak. Amru bin Al-As tengok benda ni. Dia tengok. Tengok macam masyarakat itu masyarakat yang sangat harmoni. Dia kata sepatah kepada orang Mesir ketika itu. Dia kata apa? Dia kata kepada orang Mesir, dia kata ma ab'ada hadiyakum min hadi nabiyikum amma huwa fakana azhadan nas fi dunya wa amma antum fa arghabun nas fiha. Dia kata apa hampa ni? Hampa ni apa dia kata? Aku tengok hampa ni semua. Hampa ni dia kata ma ab'ada hadiyukum min hadiyin nabiyikum. Betapa jauhnya cara hidup hampa dengan cara hidup Nabi hampa. Dia sahabat Nabi ikhwan. Dia asal tak suka kat Nabi. Lepas tu dapat petunjuk Allah. Dia jadi orang yang paling sayang kat Nabi. Dia pergi ke Mesir. Dia tengok orang Mesir hidup. Dia kata hampa ni dah jauh sangatlah dengan Nabi. Dia kata sepatah, dia kata amma huwa, dia kata hampa tahu tak Nabi hampa tu siapa dia? Nabi hampa tu fakana azhadan nas fid dunya. Dia adalah manusia yang paling zuhud dalam dunia. Wa amma antum, adapun hampa aku tengok hampa kata hampa sayang dekat Nabi, fa arghabun nas fiha.
hampa paling gelojoh hidup dalam dunia. Macam ni kah hampa kata hampa sayang kat Nabi hampa? Oh, subhanallah ikhwan. Subhanallah. Oh ya Allah. Jihad ni ikhwan, saya tak pernah jihad, tapi saya pernah duduk negeri jihad. Masa saya di Iraq dulu, masa perang pertama baru habis perang kedua, tak terlibat perang, hanya melihat saki baki, pergi ke dia panggil Maljak, tempat yang peninggalan perang-perang, hak bawah tanah tu, tempat berlaku perang, budak-budak lari ke situ, tengok kelongsong roket yang dibuang oleh Amerika tu. Masuk tempat tu saya tengok ikhwan, bau darah tak habis daripada hari saya pergi tu, tak habis bau. Masuk tutup hidung, keluar nak muntah. Perang. Seluruh Iraq, mereka negeri kaya, BMW, Mercedes. Dia pun tak pakai lah Proton kan macam kita, kereta semua kereta Amerika. Seluruh Iraq kereta besar-besar macam mana semua cermin retak. Pasal bom jatuh punya gegaran, semua cermin retak. Melihat saki baki perang tu sama macam mana Balqis sebut dalam surah Sabah kepada menteri-menteri dia. Bila menteri dia nak mengusulkan perang, kita perang dengan Sulaiman, Balqis kata jangan, perang akan menyebabkan kehinaan. Betul ikhwan. Kita dengar dia punya bunyi perang tu, kita kencing dalam seluar tak sedap. Kita duduk 2 minggu, kita duduk 3 minggu, otak pertama fikir apa? Aku nak balik Malaysia. Mengaji di Malaysia lagi baiklah. Tak apalah, tak boleh mengaji tinggi pun tak apa, janji aku selamat duduk Malaysia. Ikhwan, kita tak tengok suasana perang. Kita tak duduk dalam perang. Kita duduk dalam kita punya bi'ah saja. Bi'ah kita tak masuk McDonald, tak masuk Starbucks. Itulah bi'ah kita. Dahsyat ikhwan. Jihad ni bab yang dahsyat. Sehingga kan bab jihad ni, selagi kita tak belajar bab jihad, kita tak akan mengenal apa itu jihad. Bukan belum berjihad. Selagi kita tak sampai bab jihad, belajar bab jihad, kita tak tahu apa itu jihad. Jihad secara falsafah dengan macam-macam makna. Jihad kemiskinan lah, jihad ekonomi. Tapi jihad secara hakiki, mengangkat senjata, melawan musuh Allah, musuh Rasul dan musuh agama, macam mana orang Palestin hadapi, itu jihad yang hakiki. Yang Quran menyatakan innallaha ashtara minal mu'minina bi amwalihim wa anfusihim bi anna lahumul jannah. Allah membeli harta dan nyawa orang-orang yang beriman, dan Allah bayar dengan syurga. Yuqatiluna, mereka terbunuh dan mereka membunuh di jalan Allah. Udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu. Kami izinkan mereka berperang kerana mereka ditindas dan mereka dizalim. Oh dahsyat ikhwan, dahsyat. Kita tak dapat lihat itu selagi kita tak belajar bab dia. Dan orang-orang yang datang kepada kita ni bercerita, ajak kita buat tu, ajak kita buat ni, orang-orang ni pun tak ditarbiah dengan jihad. Dan ulama-ulama kita pun jauh dengan jihad. Ulama kita jauh dengan jihad. Pasal itu lambat kita dengar kunut nazilah ni, lambat sangat. Orang dah mati, orang dah apa, baru keluar kunut nazilah. Di sana banyak mayat dah ditanam dah, kita baru keluar, baru nak baca. Setengah tempat baca pula, baca dalam solat hajat lepas sembahyang Jumaat. Ya Allah ikhwan, kita tak tahu apa. Kesian kat kita ikhwan. Kita ada jiwa yang baik, tapi ilmu para ulama tak diguna dengan betul. Pasal itu dalam falsafah ni kata qinwanu dunya bi arba'atil asya. Bina dunia dengan 4 perkara ni. Bi ilmil ulama, bi adlil umara, bi sakhawatil aghniya, wa bi da'watil fuqara.
Kita ni termasuk da'watil fuqara. Kita bukan orang kaya, kita bukan orang senang, tapi kita cuma ada doa. Tapi kita kena pastikan satu benda, ikhwan, doanya kita nak hantar naik ke langit, yang kemudian doa kita bercahaya sampai ke Gaza. Doa daripada hati perut kita, ikhwan. Dia tak perlu mendayu-dayu, dia perlu jiwa dalam berdoa. Ud'ullah wa antum yuqinuna bil ijabah. Berdoa pada Allah, kamu yakin doa kamu diterima Allah. Kerana Allah tak suka kepada qalbin ghafilillah, kepada hati yang lalai dan tak ada di situ. Hati lalai, hati leka. Apa dia yang diterjemah oleh Imam Nawawi, hati lalai ni? Ketika dia berdoa pada Allah, dia berzikir pada Allah, dia ingat kepada Allah, tidak ada hudurul qalbi, penyertaan hati dia. Kita boleh doa dalam bahasa Melayu, ikhwan. Doa semayang, kita minta kepada Allah untuk saudara kita, minta dengan hati perut kita. Tak payah baca mana-mana rakaman, mana-mana punya tag. Hati perut kita. Kita tahu nama Gaza, kita tahu apa yang jadi, kita tahu musuh mereka siapa dia, kita tahu siapa yang mati. Minta pada Allah, gambarkan apa yang berlaku kepada mereka di depan mata kita, dan mulut kita meminta pada Allah bantuan demi bantuan. Macam mana kita boleh gambar susah kita, kita minta pada Allah, air mata kita bercucuran. Allah angkat doa kita macam tu, ikhwan. Allah angkat naik ke langit, jadi cahaya masuk pergi ke bumi Gaza. Allah bantu mereka, ikhwan, dengan doa kita. Di samping Allah bantu mereka dengan tunjang utama, jihad mereka. Mereka mati sebagai syuhada, mereka mati mulia, darah mereka mulia, kafan mereka mulia. Kalau tak ada orang semayang mayat, mereka pun tak apa, ya kawan. Disemayang oleh para malaikat. Mereka mulia. Tinggal kita, ya kawan. Kita. Maka bab jihad ini, tak heranlah kalau antum boleh mengimbau kenangan silam. Dahulu bab jihad pernah tidak diajak di mana-mana universiti dalam dunia. Pernah tak diajak, diminta skip bab jihad. Ya, ikhwan, orang balik ke Timur Tengah dahulu pernah balik dengan tak mengaji bab jihad. Orang mengaji bab jihad ni dengan syekh-syekh di luar ni. Kerana musuh-musuh Islam tak benarkan orang Islam mengaji bab jihad. Bab jihad dipanggil bab teroris. Dan pengaruh tu masuk dalam otak orang Islam. Masuklah otak orang Islam. Oh ya Allah, pasal tu kita lain, ikhwan. Pandangan kita tentang jihad lain. Bukan kata lain, lambat. Kita lambat nak tangkap. Mereka dah lari menuju kepada syurga Allah sesuai dengan firman Allah, wasari'u infiru firaran. Allah kata berlari, bergegas mai pada syurga aku. Dia berlari masuk syurga. Kita tak lari, ikhwan, mengesok benda lagi. Kita macam orang lemak banyak dalam badan, tak boleh bangkit. Kita tak boleh nak start lagi. Kita nak jihad, kita nak jihad, nak pergi jumpa doktor. Doktor kata tambah ubat kecil manis pula. Ni doktor kata bulan depan kena buat katarak pula. Allah, ikhwan, nak tembak peluru ke mana? Tak boleh, ikhwan. Kesian kat kita, ikhwan. Kesian apabila para ulama tidak mau menonjolkan ilmu dia, tak mau tunjuk. Inilah masa kalau kita nak menghayati mereka di sana, seluruh Malaysia para ulama membaca Kitabul Jihad. Apa itu jihad? Baca Bulughul Maram ada bab jihad, Bukhari ada bab jihad, Muslim ada bab jihad. Semua kitab-kitab ada bab jihad. Inilah time dia. Mengingati zikrun Nabi, mengingati Nabi, sebahagian daripada hidup Nabi adalah jihad. Di mana apabila Islam sampai kepada penghujung dia, ujung dia, tak boleh bergerak dah malaikat dengan jihad, baru pakai bab jihad. Gaza tak boleh pergi mana dah, tak boleh pergi mana dah. Attack belakang dinding, kiri dinding belakang, tak boleh pergi mana dah. Dia duduk dan dia berjihad. Jihad dengan batu, dengan senapan-senapan yang tak cukup. Musuh sangat malu. Dunia mentertawakan mereka, datang dengan
dengan dababah, dengan kereta kebai, tembak budak-budak, tembak hospital. Memalukan. Bukan kata orang Islam kutuk, orang bukan Islam yang ada sifat ihsan pun kutuk. Pemain bola dunia pun kutuk. Kau pandai jijik, tak ada akhlak, tak ada marah. Alhamdulillah ikhwan, kita teringat nak bela saudara kita, bermakna dalam diri kita ni ada iman. Dunia belum nihayah lagi. Orang kata nihayatul alam. Dunia dah sampai penghujung. Dunia dah sampai penghujung. Tak sampai lagi. Dunia tak sampai penghujung lagi. Ikhwan, kita nak mati bila? Kita nak mati. Bukan kata kita tu tak apa sedap. Saya nak mati bila? Tak tahu. Kita punya nihayah pun tak tahu. Macam mana kita nak tahu nihayah pada alam? Alam lagi besar daripada kita. Hari mati kita pun kita tak tahu. Macam mana kita boleh tahu hari penyudah dunia? Kita ni kadang-kadang otak tak apa center. Kadang-kadang termakan sikit daun ketum. Kita duk bercakap nihayatul alam. Alam ni kesudahan. Tak payah cakap nihayatul alam. Nihayah kita ni macam mana? Bila nihayah kita? Quran bagi tahu, hang pun tak tahu. Hari hang nak mati, bumi mana hang nak mati, hang pun tak tahu. Macam mana hang nak bercakap nihayatul alam? Lagi besar daripada hang. Hanya dalam pengetahuan Rabbul Alamin. Tapi perang ni bukan perang kata dunia berakhir dah lagi. Banyak lagi. Masih ada lagi orang duk bersalin di hospital bersalin. Depa tu nak hidup lagi. Depa tu ada rezeki lagi. Depa tu ada perjuangan lagi. Masyarakat madani belum dibina, baru setahun aja, duk ada lagi 4 tahun. Mana boleh nihayatul alam? Tak boleh. Banyak lagi tak selesai. Kalau alam ini binasa, pemimpin-pemimpin dunia ni nak berdiri macam mana depan Tuhan? Ulama-ulama nak kena berdiri depan Tuhan, jawab setiap nyawa orang Islam yang jatuh, di mana ilmu kamu? Di mana keadilan kamu? Orang kaya nak berdiri depan Tuhan, orang miskin kena berdiri depan Tuhan. Mana doa kamu? Oh ikhwan, kita tak boleh restu kalau orang kata dunia ni nak habis. Tak boleh restu lagi. Sebab kerja kita tak habis lagi. Banyak kerja lagi ni. Kita tak settle banyak benda. Kita belum rasa lagi banyak benda yang Quran sebut awal daripada surah Al-Anfal. Iza zukirallah wajilat qulubuhum. Kita belum rasa lagi. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Kita belum rasa lagi. Macam mana kita nak mati? Bukan kerana takut mati, tapi kerana amanah Tuhan tak lepas lagi. Kita semayang puluh tahun, tapi yang Quran sebut aqimis salah li zikrillah. Kamu dirikan semayang dan kamu ingat pada aku. Allah kata qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kita tak dapat lagi ikhwan. 2 rakaat semayang boleh mendamaikan kita. Kita tak dapat lagi ikhwan. Kita duduk antara 2 sujud, apa kita tak baca? Daripada urusan hidayah, urusan hidup atas dunia sampai akhirat, lengkap. Daripada rabbighfirli warhamni sampai warzuqni wa'afini, lengkap. Hal rezeki, hal kesihatan tubuh badan berkaitan hidup di dunia, hal keampunan, petunjuk, kemaafan berkaitan dengan akhirat, lengkap ketika duduk antara 2 sujud. Kita belum hayati lagi. Sebesar-besar masalah kita tak ada duit, kita tak sihat, kita semayang 2 rakaat, kita hayati duduk antara 2 sujud, kita bagi salam, kita sudah sempurna doa kita pada Tuhan. Tak perlu peruntuk doanya lain lagi. Kita boleh rasa tenang kita minta pada Allah, tapi kita belum rasa lagi ikhwan. Kita belum rasa lagi. Kita masih lagi kata kena buat lagi sembahyang hajat 2 rakaat. Kita masih lagi kata kita perlu ni sembahyang hajat 2 rakaat ni. Ni adik-beradik kita ada sakit. Kalau kita sembahyang tahajud 2 rakaat, kita baca benda tu, tak sampai ke? Kita belum lagi rasa.
Sebab kita ada benda lain, kita ada amalan lain, kita ada ibadat lain yang kita tak dapat rasa ibadat yang Allah dah bagi pada kita ni untuk mencapai kesempurnaan dan keselamatan. Kita belum rasa lagi, ikhwan. Ikhwan, banyak aja kita, ikhwan. Banyak. Bukan dekat main Islah ya. Banyak aja, ikhwan. Banyak aja. Hati ni, amanah hati kena letak Tuhan di dalam. Tak lagi. Tuhan kena dominan dalam hati kita daripada benda lain masuk. Benda lain boleh masuk, tapi tak boleh dominan, tak boleh kuasai hati kita. Hati kita mesti dikuasai oleh sebutan Allah. Al-Anfal kata tadi kan, zukirallah, tanda kata dominan hati kita Allah. Wajilat qulubuhum, pak, dia bagi ketang. Dia bukan 50-50 ingat Allah, 50 ingat benda lain. Tak boleh. Ingat Allah kena lebih daripada ingat benda lain. Benda lain boleh masuk 30%, 20%. Tapi benda lain tak boleh masuk sampai dia mengambil alih daerah hati kita. Sampai sebutan kita pada Allah menjadi merosot. Tidak boleh. Amanah hati. Kalau sini baik, semua baik. Kita balik pada Allah dengan hati yang selamat. Tuhan nak tengok hati kita. Tuhan tak tengok rupa parah kita. Tuhan tengok amalan dan hati kita. Sebab amalan itu datang daripada hati. Lidah, perkataan hanya penterjemah kepada hati manusia. Sini ada Tuhan ke tak ada? Ya, ikhwan. Amanah, ikhwan. Amanah. Nak sampai tahap ingat pada Allah, sanggup berjihad fi sabilillah. Oh, bukan kecil, ikhwan. Besar. Kita jangan sekadar sebut saja, saya kalau ada peluang mereka hantar pergi, saya nak pergi. Saya boleh pergi, takut tak lepas. Takut tak lepas. Asas kita tak ada. Kita tengok satu peluru mai, sekelip mata. Peluru mai kal barkil khatif. Macam mana kilat sambak tak nampak, pak kena arah. Kita ketang. Dudak jantung kita. Dia dudak tu kita boleh mati kerana heart attack. Pejai hati. Sini dengar bunyi bumbang. Teringat anak, teringat bini. Macam mana berlaku kepada orang munafik dalam peperangan Hunain. Dahsyat, ikhwan. Allah kata apa? Hati mereka pecah. Hati mereka jadi tak ketahuan. Hanajir. Kamu tengok mata mereka terbelalak. Mereka menyatakan, ma wa'adallaha wa rasulahu. Mana dia janji Allah dan Rasul? Tetapi mukmin, falamma ra'al mu'minuna al-ahzab, bila mukmin melihat bala tentera Ahzab, mukmin menyatakan, hadza ma wa'adana Allah wa rasul. Inilah dia janji Allah dan Rasul. Tapi munafik, hati yang tak bagus, melihat bala tentera peperangan ini, dia tengok-tengok, dia kata sepatah, mana dia janji Allah dan Rasul? Dia gambarkan perang tu macam-macam benda lain. Dia gambar perang ni, satu peluru pergi 10 orang mati. Yang tu gambar Hindu. Itu gambar Hindustan, bukan perang. Dia gambar lagu tu. Bila tak mati musuh, dia kata mana dia janji Allah nak kata tolong? Mukmin tak? Mukminnya hati dia betul. Ditarbiah dengan jihad. Dia kata, haza ma wa'adana Allah wa sadaqallaha wa rasulahu. Benar Allah. Inilah dia janji Allah dan Rasul, bahawa Allah menguji kita di jihad dan kita akan dapat syurga Allah. Tenang hati dia, damai. Fa anzalallahu sakinata fi qulubil mu'minin. Allah turunkan kedamaian di medan jihad pada hati orang-orang yang beriman. Allahu akbar. Kata Imam Ja'far As-Sadiq, apa dia kata, ikhwan? Perkataannya menarik, dia sebut. Kata Imam Ja'far As-Sadiq, man talaba ma lam yakhluq, man talaba ma lam yukhlaq lahu. Siapa pergi cari dalam dunia ni satu benda yang tak dicipta Tuhan. Siapa pergi cari dalam dunia ni satu benda yang Tuhan tak cipta, maka dia tak akan dapat. Dan kalau dia minta satu benda yang tak ada dalam dunia ni,
permintaan dia tidak akan dikabulkan. Orang tanya kat dia, apa dia ni? Apa dia yang dalam dunia ni kalau kita cari tak dapat? Apa dia? Dia kata apa? Dia kata ar-rahatu fid dunya. Benda ni tak ada dalam dunia. Sebab benda ni Allah bagi hanya di hari akhirat. Apa dia? Kerehatan, ketenangan dalam dunia. Tak ada. Kalau manusia nak rehat dalam dunia, nak tenang dalam dunia, dia kena bayar dengan bayaran yang cukup mahal. Kerana ketenangan, kerehatan disediakan Allah dalam syurga. Dalam dunia, kita nak rehat, kita kena bayar mahal, ya kawan. Tu bayang kita nak pergi tidur hotel yang damai. Agak-agak bayar berapa ringgit? Hotel. Orang kaya bekerja siang malam, pergi bercuti di mana? Perth. Tempat tak perangnya. Duduk hotel sana, dahsyat ikhwan. Mai hantar teh sampai ke kepala katil. Waiter tu hantar teh sampai ke kepala katil. Tak cukup kepala katil, dalam bilik ayak dia mai hantar lagi. Tapi semalam kita bayar balik. Tanya kat dia, semayang bayar balik. Tidak ada ketenangan dalam dunia yang free, tidak ada. Makin kita nampak orang itu hidup bahagia, makin tinggi kos hidup dia. Anda tengok ada orang-orang nak jadi cantik, banyak mana dia kena bayar untuk muka dia, untuk bulu mata, untuk nak bagi mata ni tak jatuh. Kita orang kampung ambil air semayang, bubur bedak sejuk lah. Kita tak bayar mahal. Pasal tu kita tak cantik. Kita tak cantik macam mana-mana aktor. Tengok aktor dalam dunia. Slim. Kan? Ui, kata dia pun ni tak makan tua. Tak, dia pun tak makan tua. Pasal dia pun makan duit. Aksesori muka saja, banyak mana dia pun kena berhabis. Tenang ke ikhwan? Bila mai duit tak ada, dia pun tak boleh hidup. Dia pun tak boleh hidup macam kita, macam Nabi ajak, tak boleh hidup. Hidup hanya satu sandiwara. Tenang Tuhan tak buat dalam dunia, kata Imam Ja'far As-Sadiq. Tuhan, tenang Tuhan buat di sana. Maka siapa-siapa nak tenang, larilah kamu menuju syurga Tuhan. Di sana ada ketenangan. Oh, ya Allah. Ya Allah. Dunia ni akan tunjuk sifat dia. Sifat dia tak aman, tak bagus, susah, sukar, banyak masalah, balak demi balak. Kenapa? Kerana itu memang sifat dunia. Itu tak ada di akhirat, tak ada dalam syurga. Di dunia itu ada. Kalau satu orang dalam dunia dia boleh dapat keuntungan, dia boleh dapat kesenangan, itu adalah ribhun. Itu adalah bonus. Kalau satu orang menega tak jadi, buat kerja tak jadi, itulah sifat dunia. Memang betul lah. Kalau kita nak semua menjadi, balik ke negeri kita akhirat. Di sini kita hanya abirus sabil. Kita gharib atau abirus sabil. Kita orang asing. Dan kita hanya seorang berkelana saja nak balik ke negeri kita. Nabi kata tahta dhilla syajar. Aku bersandar di bawah teduhnya pokok. Sekejap lagi aku habis hilang penat. Aku nak balik berjumpa Tuhan. Aku tak mahu duduk kat sini. Sini tidak baik. Akhirat baik. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ikhwan, mukmin ditanam dengan benda ni, dia boleh marah sampai ke jihad. Yahudi tak boleh, ikhwan. Quran kata, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرْ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرْ. Kamu tak akan dapati ada orang bercita-cita nak duduk dalam dunia ni sampai 1000 tahun umur mereka. Melainkan mereka itu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Mereka menyangka dengan Tuhan panjangkan usia mereka dalam dunia ni 1000 tahun, mereka terselamat daripada azab Tuhan. Mereka silap, kata Tuhan.
Dan kau tidak akan dapati orang yang paling musuh dengan kau, wahai orang yang beriman, melainkan orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Mereka tak suka tengok kamu. Tapi orang beriman diajak untuk kembali pada Allah. Mereka diajak nak senang dalam dunia. Pasal itu bila mereka perang, mereka bawa macam-macam. Mereka kena tembak sekali lah. Mereka rasa macam mereka hilang segala-gala. Mereka frust. Mereka maki Tuhan. Mereka tak boleh hidup. Mereka heran dengan mukmin. Mukmin peluru macam lari. Pasal mukmin memang mencari peluru untuk syahid. Kalau kau kacau agama aku sampai peringkat aku perlu berhadapan dengan peluru, aku berhadapan. Biar peluru tu mai kat aku tak lari. Kerana aku mencari Tuhan aku. Asas hidup yang berbeza, ikhwan. Semangat perang yang berbeza. Oh, dahsyat, ikhwan. Dahsyat. Kita minta pada Tuhan supaya kita dapat memahami apa itu jihad. Dan kita minta Allah buka hati perut alim ulama kita, mengajak kita bab jihad. Kenal kita bab jihad. Tu tengok syekh-syekh Arab mengajak kita bab jihad. Kita mata sampai tak berkejit, ikhwan. Tangan kita tongkat di bawah. Kita rasa macam nak marah. Cara dia bercakap, dengan muka dia, ayat dia pakai, dengan semangat hati perut dia. Allahu Akbar. Memukul semangat. Lepas itulah Israel lari daripada Jordan. Lari. Tentera-tentera India dulu nak tawan sampai ke Pakistan. Semangat jihad dipukul oleh ulama-ulama Pakistan. Mereka tak dapat takluk. Semangat jihad, ikhwan. Dahsyat, ikhwan. Sungguh luar biasa. Dan siapa yang tak dididik dengan semangat ni, tak boleh kenal. Dia bukan hari nak jihad tu dididik. Orang Jawa kata from now. From now. From beginning. Daripada sekarang. Ditanam. Apa itu jihad? Allahu Akbar, ikhwan. Allahu Akbar. Maka kita siaplah diri kita untuk bertemu dengan Rabbul Alamin. Ikhwan, semoga Allah memberkati kita, Allah memberi kepada kita kehidupan yang baik, Allah memberi kepada kita hati yang baik. Saya nak tinggalkan antum dengan satu hadis pendek daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Al-Hakim. Az-Zahabi kata hadis ini hadis yang sahih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut, ikhwan, hadis ini pendek. Tapi untuk kita buat renungan di akhir zaman. Nabi kata, iqtarabatis sa'atu wa la yazdudun nas 'ala dunya illa hirsan wa la yazdaduna minallahi illa bu'dan. Nabi kata iqtarabatis sa'ah. Nabi kata kiamat dah dekat. Kiamat sudah dekat, Nabi kata. Maka kamu akan tengok fenomena hidup berubah. Hidup ni mula berubah. Berubah macam mana? La yazdadun nas ala dunya illa hirsan. Kamu akan tengok manusia tidak bertambah hidup dia, melainkan dia bertambah tamak halaba dengan dunia. Sistem hidup akan diambil alih. Mukmin dah tak hidup dengan cara mukmin dah. Hati perut dia. Dia duduk dalam dunia, dia jadi hirsan. Dan kamu akan tengok akan terjadi benda kedua. Apa dia? Wala yazdaduna minallahi illa bu'dan. Tidak bertambah dia dengan Tuhan, melainkan bertambah jauh dia hari demi hari. Subhanallah, ikhwan. Cukuplah hadis pendek ni buat kita bayang suasana hidup di akhir zaman. Di akhir zaman. Kalau dia ulama, dia tak duduk dah daripada acuan ulama. Dia duduk di tempat lain. Dia tak mau didik orang, dia tak mau komunikasi orang, dia tak mau jadi mursyid pada orang, pendidik, pengasuh kepada umat. Umat yang berjuta ni memerlukan bimbingan para ulama. Ulama menyepi diri. Ulama macam mana orang masuk pejabat. Just house and office. Home and office. Ulama ni jadi office hour. Nak jumpa saya di pejabat. Di rumah saya jangan mai. Rumah masa saya rehat. Dia tak boleh ambil Nabi itu sebagai kehidupan dia. Nabi baru nak letak pungkok dalam rumah dia, orang bagi salam. Nabi keluar.
Aisyah kata, hang keluar ya Rasulullah. Nabi kata, nak buat ke mana? Selagi tak keluar, dia tak balik. Kena keluar layan. Ya Rasulullah, hang layan dia. Dia mai. Ya. Subhanallah. Ulama dah tak mau duduk pos tu dah. Ulama biar seperti mana kambing yang dibiak oleh pengembala, makanlah rumput tang kawasan mana. Ulama biar umat demikian. Umat tak diurus dengan baik. Ulama hidup dalam keadaan apa? Hasad dengki. Ulama dengki dengan ulama. Ulama ni nak ceramah, ulama ni tak bagi. Orang Melayu kata apa? Orang Melayu kata apa? Apa orang Melayu kata? Mamak tak kata, orang Melayu nanti kata tak? Apa dia kata? Macam mana? Yang tebang pokok tu pokok juga. Yang tebang pokok tu, tapi dia ada bahasa lah, saya tak ingat, tapi antum boleh ingat lah. Mamak tak ingat tak apa, Melayu jangan tak ingat. Ni pepatah Melayu. Sebab dia kata, sungguh pun yang makan pokok tu besi, tapi yang menjadi tempat pemegang tu adalah kayu pokok. Kayu pokok yang menyediakan diri dia ditara, ditebang pokok tu, ditara-tara, dipukul, daripada dia pokok besar jadi pokok kecil, dia sanggup biar diri dia jadi macam tu, nak masuk ke sarung kapak tu untuk pukul member dia juga, tumbang. Pokok sanggup tumbangkan pokok, kata orang Melayu. Betul ya kawan? Yang tak bagi ulama ceramah, ulama juga. Yang tak bagi ustaz ceramah, ustaz juga. Yang membunuh dakwah ni, pendakwah juga. Kalau Yahudi membunuh para nabi zaman dulu, kita umat Muhammad membunuh karier dakwah orang. Kita bagilah 1000 alasan, tapi hakikatnya apa dia? Kita tak benarkan dakwah wujud. Kita cakaplah alasan apa pun, kita ada alasan. Dia tak ada tauliah lah, dia orang luar lah, dia subhanallah ikhwan. Ini kehidupan para ulama kita. Macam mana kita mengharapkan mereka boleh membina jiwa? Pasal itu ikhwan, ada satu buku nama Bidayatul Hidayah, ditulis oleh Imam Ghazali. Awal-awal buku tu dia kata awal-awal buku dia masuk aja bab tu, dia kata apa? Dia kata orang yang paling penuh hati dengan kejahatan adalah para ulama. Penuh dengan hasad, dengan riya, dengan ujub. Dan dia mengambil satu hadis yang tak sahih sebagai pegangan dia. Dia berpandukan hadis itu. Dajjal itu dia kata tak teruk lagi, tapi lebih takut daripada Dajjal apa dia? Dia kata ulama jahat. Clear macam tu dia sebut ikhwan. Maksud dia apa dia? Dia panggil ulama dunia. Ulama yang tak boleh membimbing jiwa umat berjumpa dengan Tuhan. Berselera umat jadi. Dia aman di atas dia punya pos. Maka lingkuplah satu daripada pembinaan kepada prinsip membina dunia tu ikhwan. Semoga Allah memberi petunjuk pada kita ikhwan, Allah memberi kebaikan pada kita dunia sampai akhirat. Semoga ada manfaat pertemuan kita pagi ini dan diberkati oleh Allah. Terima kasih kepada semua yang sanggup dengar. Mamak ni duk merepek lebih kurang. Semoga ada manfaat, tak jadilah merepek sangat. Semoga ada manfaat dunia sampai akhirat. Wa ila liqa, hayakumullah, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.